Tolong Yang ini ialah dia punya nyawa. Pastikan kena faham kaedah ini apabila kita buat saja akaun, ini kena ada dalam kita punya pemahaman. Nilai ataupun simbol debit kredit ini untuk semua ledger dia sama. Tapi bila kita aplikasi saja simbol tambah dan tolak tadi, tengok ini. Bila kita buat saja macam ini, kita punya pemahaman akan jadi lebih kuat. Contoh contoh paling mudah lah. Kita ambil satu soalan. Cara nak buat. Ingat, pertama kita buat apa dulu? Okay, nampak sini kan maklumat ni, nampak? 1 Julai, 30 Jun. Terus buat simbol. Ini B stroke B. Ini kita terus buat simbol. A stroke B. Okay. Nak buat apa lagi? Aplikasi simbol. Awal tambah akhir tolak. Awal tambah akhir tolak. Okey, ini lagi. Awal tambah akhir tolak. Okey, semua ni kita nampak, semua nampak macam sama je, tak ada apa-apa pun. Okey, ingat. Dia kata apa tadi? Dia kata bila jatuh kepada komponen hasil dah belanja belum bayar, belum terima, kita kena ingat sampai dekat situ simbol tolak kita aplikasikan. Lain akaun tak ada masalah, semua simbol dia tambah dengan tolak. Okey. So insurans prabayar tak ada masalah. Sebab apa? Kita nak nama dia ialah belum terima, belum bayar. Bukan akaun asset liability bukan akaun pelanggan dengan atau akaun pembekal Ini ialah akaun hasil dah belanja, belum terima, belum bayar. Okey. Yuran belum terperoleh. Okey ni. Ni nampak ni. Kataan belum terperoleh. Belum terperoleh, tapi kira tak sebagai simbol tolak? Tidak. Sebab apa? Sebab kita cuma buat simbol tolak ni kalau dia jatuh bawah hasil atau belanja belum terima, belum bayar. So ni bukan dia lah. So tambah ni. Tolak. Ni pula. Yuran belum terima. Okey, nampak? Belum terima, beringat. Apa tadi kan? Belum terima, maksudnya benda tu dia bawa aset ke? Apa benda ni? Ni aset ke ni? Oh, ni yuran. Yuran ni hasil. Oh, ini kena buat apa? Simbol tolak. Akhirnya jadi tambah. Okay. Ini belum bayar ni. Tapi ni ialah akaun pelanggan, akaun pembekal. Jadi ini bukan. So simbol dia tambah tolak. Okey. Tengok soalan lagi bawah. Kita tengok bawah Okey. Berikut merupakan senarai penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 30 Jun. Semua urus niaga dibuat melalui akaun bank. Okey, nampak? Akaun bank. So tak ada tunai akaun bank. Kita tengok sini. Dia tak ada pun dalam ni nama dia baki hantar bawah. Betul? Ada penerimaan dengan pembayaran. Nak tahu apa kena buat ke dapat baki akhir? Tengok soalan. Perlu tak kita buat PKK? Tengok bawah Okay, bawah tu kata akaun pendapatan. Oh, kena buat. Penyata kerugian-kerugian. So kena buat. So dekat jangan kita tulis dekat kertas soalan Kita ambil kita jawapan tu. Kita tengok kita punya tunai di bank. Okey. Kita totalkan dulu nilai ni. Nilai kita punya jumlah penerimaan. Ini. Okay. So kita punya jumlah penerimaan kita ialah kat sini 497,920. Okey. Berapa kita punya jumlah pembayaran? Kira dulu. Kira daripada nilai 350,000 sampailah dekat habis ni sini. Okey. Berapa nilai dia? Kita masuk dulu. Okey. Jangan biasakan kita buat kita punya jawapan dalam
kita punya kertas soalan. Tak guna. Sebab dalam kertas soalan kita tu, kita bawa balik. Kita nak benda tu dalam kita punya jawapan. Ha. Biasa kan, tu dia dalam kita punya jawapan kita sebagai nota ke apa semua. Kita buat sini. Okay. Ni. Okay. So, macam mana nak buat? Kita jawapan tu kita buat sini. Kita buat sini, kita buat situ nota. Bank. Sama dengan ambil nilai bank yang awal. Ada sini kan? Okey. 18 RM 18310. Okey. Ini pula apa? Kita punya nilai penerimaan. Saya tambahlah. So tambah RM 497920. Okey. Tolak RM 495521. Okey, macam tu. So, artinya berapa? 18310 tambah 497920 tolak 495521. Okey, ni. Dapat figure ni. Jadi kat sini, walaupun jawapan belum buat lagi, betul makan dapatlah. Tapi masalahnya, murid-murid buat jawapan dekat mana? Dalam kertas soalan. Tak guna. Biasakan letak kat ini, buat nota. Ni bank aku. Kenapa? Tak perlulah. Janganlah bila kita buat benda ni, syok sendiri. Tapi bila buat tengok kat bawah ni, tak perlu sediakan benda ni. Buat apa buang masa? Tengok soalan dulu. Okey, sampai ke mana kita nak buat ni? Sampai PKK. Oh, okey. PKK. So, buatlah nota dulu. Kita buat nota dulu. Tengok lagi dia kata apa lagi. Di sini akaun penerimaan dan pembayaran. Kita buat tadi kan. Okey. Akaun yuran ahli. Okey, dengar sini Bila yuran ahli ni, akaun yuran ahli, pastikan kita buat benda tu ada tarikh. Jangan kita buat bodoh je. Contohnya ni kan, kita buka sini. Okey, tarikh. Sebab dalam PSA kita yang sebenar nanti dalam kita punya kertas jawapan tu dia dah bagi journal, ledger, buku tu dah ada. Semua ada dalam tu. Isi, biasakan. Okey, butiran folio RM. Kita formula tengok kan. Ini adalah debit. Ini adalah akaun. Okey. Pemahaman. Yuran ialah hasil. So hasil formula dia ialah tolak tambah. Ni faham tak? Kita buat akaun. Tengok Bila kita buat akaun, pastikan akaun dalam jawapan kita, pastikan tarikh kena ada. Contoh, kita buat macam ni Masukkan dulu. Okey, tengok. Aplikasi cikgu buat simbol tadi kan. Okey. Yuran belum terperoleh. Dekat mana? Simbol tambah. Kalau tak ada, kita buat simbol ni. Tengok tak ada simbol ni. Kita buat simbol ni. Jenuh nak mikir. Betul tak? Dia nak masuk ni. Kenapa kita jenis dah lupa. Jenis macam ikan emas ni. Cepat lupa. Alamak, kita nak buat. Tapi bila kita ada guide bantuan simbol. Tengok Tengok je. Okey, yuran belum terima. Ini BB. Ini HB. Okey, so ini awal atas sekali. Ini akhir bawah sekali. Okey. Yuran belum terima, simbol tambah. BB atas sekali. Okey, ini lah. Simbol apa? Tambah. Ni tolak. Tambah kat sini masuk. Kat sini. 3150. Okey. Nama dia apa? Format yang baru ni, buku teks yang baru, tak boleh kata baki BB. Nama dia adalah yuran belum terperoleh. Kenapa tak boleh buat nama dia baki BB, baki HB? Sebab ini adalah akaun nominal. Akaun nominal tak boleh dibawa bakinya ke tahun depan. Akaun nominal ialah akaun hasil dan belanja, dia mati tahun itu juga. Jadi,
Tak boleh ada nama baki BB dan baki HB lah. Okey, masukkan nilai ni. Okey, mana lagi? Ni ada tolak tak? Ada. Okey, akhir kan? Akhir jangan letak kat atas. Letak kat bawah. So, ukuran nampak bawah ni. Itu. So, kita buat macam ni. Nilai dia berapa? Ni tolak ni. Tolak. Betul. Okey, berapa nilai? 3850. Okey, 3850. Settle. Settle. Settle lagi. Ada lagi ni. Simbol apa? Simbol tambah. Apa dia? BB atas ni. Taklah nama dia. Yuran belum terima. Yuran belum. Ya. Nilai dia? Simbol tolak kan? Simbol tolak. Oh, tolak. Kat sini. Tapi ni bukan ni. Kau belum bayar. Nampak? Kadang-kadang tengok confuse. Okey. Yuran belum terima. So, tolak kat sini. Okey. Simbol tolak. Tolak kat sini. Okey. Baki BB. Atas sekali. Okey, betul. Berapa nilai dia? 15. Okey. 1575. Masukkan. Kita tak lagi yang HB. HB bawah. HB bawah. Okey, bawah. Simbol tambah. Oh, tambah kat sini. Nampak? So, dia HB. Bawah lah. Kat bawah lah. Okey. Apa nilai dia? Nilai dia ialah 1050. 1050. Okey. So, tengok mana lagi? Dah masuk maklumat ni tengok mana? Tengok pada bahagian akaun penerimaan dan pembayaran. Buat simbol. Penerimaan ialah debit. Mau tambah. Dan pula bahagian pembayaran. Ni pembayaran ni. Dia ialah bayar. Bayar sebelah kredit. Simbol tolak. Tengok. So, aplikasi yuran ni diberi simbol ialah tolak tambah. Tolak tambah ni apa benda ni? Tolak tambah ni ialah komponen. Nampak? So, hasil ialah formula dia apa? Formula dia ialah hasil sebelah sini ialah tambah, sebelah sini tolak. Cek lah. Cek kita punya ni. Betul. Betul lah. So, tengok pada sana. Settle kan? Tengok macam ni pada bahagian kita punya yuran. Kat sini nama yuran. Okey. Yuran masuk seminar. Ni yuran. Ni nama dia yuran masuk seminar. Sama ke? Tak sama. Biarlah. Ni. Yuran ahli. Yuran. Tapi ada ahli cikgu. Tak apalah dia dah tu. Okey. Ini tambah. Ingat ini bila ada debit dan kredit pindah ke ledger sistem catatan beregu. Jadi di sini sebelah debit. Pindah tak boleh belah debit. Sebab apa? Sebab dah langgar konsep sistem catatan beregu. Jadi kalau di sini sebelah debit, pindah sebelah kredit. Okey. So berapa nilai dia? 15. Kat sini lah kan? 150850. Okey. Nama dia? Ada orang buat nama dia penerimaan dan pembayaran. Okey. Macam ni. Okey. So, ni settle ni dah sama. Okay. Jadi kat sini dapat beza kan? Okey, baru beza dia. Kita buatlah. Kita ni kotak penyimbang. Kotak penyimbang. Kita berkira lah. Apa ni besar kan? Oh. Jangan kita letakkan perbezaan bawah ni tak boleh kena tengah-tengah. Ini maksudnya yang bawah ni last dah habis. Okey, letakkan. Sebab apa? Tolakkanlah. Okey, nama dia ialah pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Kalau macam ni kita buat, betul dah. Ini mana betul? Okey. Tetapi kosong markah. Ada soalan kenapa kosong markah? Ada jawab ni Wan, sebab tak ada tarikh. Betul.
Sebab tarikh tak ada. Walaupun dah pindah semua maklumat ini betul, nilai ini betul, tapi dapat kosong markah. Sebab apa? Ingat bila soalan kata sediakan account 4 markah tu ni. 4 markah ni. Komponen dah betul. Tarikh tak ada. Hilang 4 markah. Ini biasanya berlaku kepada murid-murid yang pandai lah. Murid-murid yang dah mahir, dia tak nak buat tarikh ni. Sebab dia dah biasa buat maklumat ni. Sebab apa? Sebab dah biasa. Tolong dalam periksa SPM, jangan biasakan benda yang salah tu. Kita betulkan. Okay? So, masukkan tarikh. Bila maklumat ni BB, kalau dia tahun yang berbeza, letakkan tahun itu dahulu. Sebab ada orang dia buat macam ni. Dia buat Julai 1. Ni pada sini Jun 30. Julai 1 ni Jun 30. Pun salah. Kenapa salah? Tarikh dah masuk, tapi kenapa salah? Sebab apa salah? Ada jawab ni, bulan tak sama, tak ada, bukan belum bayar. Bukan belum bayar. Tak ada tahun. Jawapan ni ialah tak ada tahun, betul. Masuk ke tahun 2018. Sekarang ni 4 markah kan? Tapi kita cuma dapat kat sini hanya 2 markah. Sebab apa? Kenapa dapat 2 markah je? Baki BB tak ada. Bukan. Memang tak ada baki BB. Sebab format yang baru, yuran adalah akaun nominal. Dia tak ada baki BB. Dia mesti nama akaun belum terpulih yang belum bayar. Yuran belum bayar tu kan? Tapi kalau macam kata budak letak baki BB tu, ada potongan markah tak, Wan? Tak ada markah. Tak ada markah? Hilang markah. Hilang. Sebab itu bukan sebab akaun ini bukan akaun PKK, dia akaun untuk rugi. Di bawah belanja. Ni ada apa nak murid kita jawab ni, yuran belum bayar, patut yuran belum terima. Betul, itu betul. Yuran belum terima, betul. Bagus. Ini ialah pertama, dekat sini bukan ini yang dalam 2019, tapi ini yang dalam 2019. Baru dah dapat 4 markah. Kedudukan hari je. Ya, betul. Benda inilah yang kenapa pelajar dia terlepas pandang dan tak dapat markah penuh. Sebab bila tarikh ini berbeza, pastikan dia letakkan benda ini betul. Kalau ini dia buat salah, tarikhnya salah, maklumat ini betul, okey. Tarikh salah, maklumat itu betul, dapat kosong markah. Tarikh betul, maklumat itu betul, 4 markah. Sebab itulah kenapa dalam kita punya sijil SPM, kita ada bookkeeping kan? LCCI, betul? Sebab itulah kenapa dia ada band-band dia. Di sinilah mereka tengok. Okay. Akaun perdagangan kedai alat-alat seni, akaun perdagangan kedai alat-alat seni bagi tahun berakhir Jun. Okey, akaun perdagangan. Bila akaun perdagangan kena ingatlah. Maksudnya mesti ada akaun belum terima dengan akaun belum bayar. Tengok soalan. Okey. Soalan kita kat sini ada akaun belum bayar. Ada akaun belum bayar ni. Tapi tak kata pun tentang seni. Kena fahamlah. Bila ada akaun belum bayar, maksudnya kita ada beli barang-barang seni secara hutang. Okey. So, ni pemahaman. So, akaun perdagangan kedai seni bagi tahun berakhir ni, kita buat dulu nota. Buat nota jalan kerja. Kita buat nota. Nota. Kat sini kita tengok soalan kita ni.
Ada tak ABT? Tak ada. Tak ada ABT. ABB saja. Okey, kita aplikasi tengok So kat sini kita buat sini belian kredit. Ni. Kasih tau kita aplikasi kita punya formula. Okay. RM ambil dulu. Ni apa nama dia? Simbol apa? Tambahkan. Okay, RM 2874. Ni simbol apa? Tolak kan? Okay, buat tolak. Tolak RM 2363. Nampak? Nampak. 2363. 2363. Okey, sini. So, bila kita buat saja formula ni, kita gunakan positif tadi, so dah senang. Dah mudah. Okey. Dah masuk ni kan? Buat lagi apa? Tengok tambahan. Okey. Tentang ABB. ABB. Ada sini kan? Okey. Kita bayar. Bila kita bayar, hutang kita dengan ABB pun berkurang lah kan? Okey. Buat tolak lagi lah. Tolak RM 28961. Okey. So, berapa kita punya belian kredit? 2874 tolak 2363 tambah tolak 28961. Okay. Dapat negatif kan? Kita cakap apa? Kalau dapat negatif, kita buang tanda negatif tadi. So 28450 letakkan nilai RM. Jangan kata nilai bodoh je tu Okay. So yang ini buat dalam kertas jawapan. Bukan kertas soalan. Ingat ini semua ni markah ni. Bukan benda-benda main-main ni. Ni benda markah ni pun ni. Okey. So, nak dapatkan jumlah belian. Okey. Formula dia ialah belian tunai tambah belian kredit tolak ambilan barang ni ada. Okey. So, belian tunai kita kat mana? Ni lah. Tak belian tunai. Oh, tak ada. So, tak ada. Tak ada lah. Cuma ada apa? Belian kredit. So, 28450. Okey. Apa lagi? Dalam tambah ada tak tentang ambilan? Ambilan. Tak ada. Tak ada. So, inilah kita punya jumlah belian. Jadi kat sini, kita nak buat apa? Kita nak buat kita punya akaun perdagangan. Nak buat dia. Formula, kita kata pendapatan kan, akaun perdagangan, mulakan dengan jualan. So kat sini tak ada akaun belum terima. Jadi terujuk apa? Kita punya jualan tunai lah. Kita tak? Ada ni kan. Ni. 234,300. Dah ambil soalan tu, dah ambil maklumat tu, tikkan pakai highlighter. Aku dah ambil. Settle. So 34300. Okay, dah ambil. Tolak pulangan. Ni formula pulangan. Tambah kat mana tu? Tambah tambahan lah. Okay, tambah tambahan. Okay, tak ada. Tak ada So tak ada. So terus buatlah. Tolakkan dengan kos jualan. Okey, sebelum tu, dekat jualan ni, dekat jawapan kita tu kan, terus buat kurungan sebab nilai baru kan. Okay, nak selamat kita buat ni. Kita buat nilai dia 2874 tolak 2363 tolak 28961. Itu buat yang tu. Untuk kurungan. Kenapa Sebabnya ialah kalau ini salah, tapi ini betul, ini komponen ini betul, 3 ni betul, di sini kita boleh dapat 2 markah. Katalah maklumat ini betul, tapi simbol itu dia berbeza. Dia buat dulu dia tambah, tetap dapat 2 markah. Kenapa? Sebab dia faham 3 komponen ni. Kena ambil kira. Cuma dia salah simbol je. Nampak? Betapa banyaknya markah kita dah buang. Sebab apa? Kita malas nak buat jalan kerja. Tolong Tolong biasakan buat jalan kerja lah. Kalau kita buat ini saja, tak buat jalan kerja, boleh. Tak ada masalah.
Cuma risiko dia apa? Risiko dia ialah kalau ini salah, kalau ini ada, selamatlah. Berterima lagi. Kalau ini pun kita tak buat, kita buat ni terus. Yang ini kita buat kat mana? Kita buat dalam kita soalan. Ni dalam kita jawapan. So macam mana nak link? Jadi kalau ni salah, cikgu saya buat jawapan dalam kita soalan. Boleh je lah. Yang lain tu kena macam mana kan? Menangis tanpa lagu lah. Macam mana? So ingat apa ni So buatkan dia punya jalan kerja. Sebarang nilai baru buat jalan kerja. Kalau ini salah, jalan kerja tetap dapat markah, 2 markah juga. Okey. So, kos jualan. Apa dulu? Inventory awal kan? Okey. Formula ni, inventory awal. Kita tengok sini. Inventory awal. Okey, ada kan? Ini awal, ini akhir. Okey. So, ni awal. Bukan, inventory awal. Inventory awal. Okay. Tak boleh kita buat yang kita buat pula inventory awal tu kita buat macam ni, kita buat kos jualan, kita mulakan dengan pembelian. Sekarang soalan ni, adakah ini betul nilai ni? Ini bukan kan? Sebab apa? Ini nilai daripada belian. So tak payahlah. Apa ni dah kutip kan? Okey. Tapi kat sini, inventory awal tadi, ini kita kutip. Kutip tak ada markah. Okey. Sekarang ni kita buat macam ni. Belian dulu inventory awal. Dah salah dari segi apa? Dari segi dia punya turutan dia punya format. Jawapan ni betul. Tetapi takkan dapat markah one off. Okay, dia dah hilang one off kat situ. So, kalau jawapan dia betul, dia dapat 2 markah. Kan ni dia format tu dia salah. Hilang 1 markah one off. So, hilang 1 markah lah. Kalau dia buat betul, buat macam ni. Ni ke atas. Ini. Okay, ini ke atas. Ini ke bawah. Okay. Betul semua, dia dapat 2 tambah 1. Jadi, dia dapat 3 markah. Faham tu? Okey, ini tujuan awal, belian, baru kita masukkan jalan kerja tadi kan. Jalan kerja ni, masukkanlah. Belian tu, kita masukkan jalan kerja dia. 2874 tolak 2363. 3 tolak 28961. Okey. Macam tu. So, dapat figure dia ialah 28450. Ini dapat 2 markah. Ini kena markah. Kena markah dapat dia kutip saja. Okay. Ini dapat 2 markah. Kalau ini dia salah, tapi ini dia betul, kita dapat 2 markah. Ini dia salah. Dalam kerja tak ada. 0 markah. Ulang balik semula. Kalau nilai ini betul, dia dapat 2 markah. Nilai ini salah. Tapi jalan kerja dia ni betul. Dapat 2 markah. Ini salah. Jalan kerja 0 markah. Kelas So, ini dah 2 markah lah. So, belian. Tambahkan. Okay. Dapat kat sini nama dia ada lagi. Ada di sini upah adalah upah ataupun perkara yang menambahkan studio tadi. Kat sini kita letak. Okey, tak ada. Sini pun tak ada tak ada gaji, tak ada kan. Okey, tak ada. So, tambahkan tolakkan dengan inventory akhir. Berapa terakhir kita? Ini terakhir kita di sini 4,200. 4,200. So, tolakkanlah. So, nilai ini nilai
Baik kedai akhir, kita dapat lagi punya kos jualan. Okay. So, dapat apa? Kan? Okay. Jangan tulis kat sini, bawah ni, nama dia ialah untung. Untung kedai alat-alat tulis. Alat-alat sini. Apa? Kenapa tak tulis itu untung kedai alat seni? Sebab apa? Ada sini kan. Sebab ni akaun kelab. Kenapa? Kenapa? Itu satu. Satu lagi, kelab tidak berorientasikan keuntungan. Yes, betul. So nak tulis nama apa? Mana dia faham? Di sini dia nampak kenapa dalam akaun tu dia banyak band-band dia. Sebab nak uji kefahaman murid tu kenapa benda ni macam tu. So bila kita dapat saja pencerahan daripada SCCI, sebab apa kita punya band berbeza? Sebab ni lah. Sebab ni. Kenapa tak boleh tulis nama untung? Sebab dia ialah akaun kelab. Kelab itu bukan berteraskan kepada keuntungan. Betul. Jadi nak tulis nama apa? Sini ada tulis lebihan ni. Salah. Lebihan tu ialah bawah pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan, untung atas kedai alat-alat seni. Salah. Tak boleh. Sebab dia bukannya berteraskan perniagaan untuk untung. Dia kelab. Pendapatan dan perbelanjaan. Betul lah. Okay. Kalau dia buat kat sini, nama dia ialah untung. Tadi kan untung. Dia buat sini apa? Untung kedai alat seni kan? Markah sini, kata sini 4 kan? Betul ni, dia cuma dapat 3 markah saja. Sebab apa? Salah kat nama sini. Tapi kalau dia buat saja nama sini ialah pendapatan dan perbelanjaan. Benda ni betul, nilai ni betul, figure ni betul. So 4 markah. Begitulah telitinya fisik perakaunan. Kena faham konsep pemahaman. Tapi basicnya ialah kita kena tahu basic simbol tambah tolak ni. Aplikasi. Ini kita aplikasi memang takkan salah dah. Okey. Okey, satu lagi. Kita boleh buat tak ada masalah. Okey. Ini pernah keluar dalam soalan PSA SPM benda ni tahun 2014. Belanja berikut dibayar oleh Abu Samah. Okey, dibayar. Bila dibayar, confirmlah dua ni ialah belanja. Okey, belanja Anda dikenaki menyediakan akaun insurans, akaun sewa. Okey. Soalan cikgu sekarang ni ialah berapa nilai nak kita pindahkan dalam akaun insurans dan akaun sewa. Dia bagi masa tak lama lah pada murid-murid ni. Cuba kira. Okey. Sekarang ni dia minta sedikit akaun insurans, akaun sewa. Akaun bukan jalan kerja 2 markah. Okey. Cara dia yang pertama kena faham, ini ialah belanja. Okey, belanja. Kita ambil dari akaun. Okay. So, ni adalah akaun insurans. Insurans bawah apa? Insurans ialah bawah akaun belanja. Belanja Okey. So, belanja dia punya formula ialah belanja sebelah debit dia tambah, sebelah kredit dia tolak. Okey, masukkan formula. Tambah tolak. Okey. Ingat bila kita buat akaun ni, pastikan kita tengok benda tu kena masukkan simbol. Okey, boleh masukkan. Dan dia bagi tarikh September 2014. Kena buat akaun. So, buat tahun 2014. Bila buat akaun, pastikan tarikh tu masukkan September. Okay. September 30. Bersama September 30. Okey. Kat sini, dibayar. Bila dibayar, dengan cek ke apa tak cakap kan? Kat sini dibayar. So, kita boleh buat bank ataupun tunai lah. Tapi bila dibayar,
belanja kita berkurang ke bertambah? Soalan sekarang ni. Bila kita bayar, belanja kita bertambah ke berkurang? Jawapannya apa? Berkurang. Bila kita bayar, belanja kita berkurang. Betul ke salah? Berkurang. Salah. Yang berkurang itu duit, bukan belanja. Ini yang berlaku pada kita pelajar. Dia confuse kat sini. Dia kata, bila kita bayar, yang berkurangnya apa? Belanja ke duit? Bila kita bayar, yang berkurang itu belanja ke duit? Duit ni. Ada yang jawab duit. Okey, duit. Duit tu bank ke bank ke aset ke belanja? Bank tu aset ke belanja? Accept. Okey, bank tu aset. Sekarang ni tu kata insurans ni aset ke belanja? Belanja je. Insurans ialah belanja kan? Jadi aset itu duit. Duit kita berkurang. Kita pergi belanja, berkurang ke? Belanja kita bertambah lah. Belanja kita bertambah. Ini yang konsep ramai pelajar dia confuse. Ingat ni, bila kita bayar, duit kita keluar. Duit kita keluar, duit itu ialah duit bank dengan tunai. So aset itu berkurang. Kita bayar belanja. Jadi bila kita bayar belanja, duit belanja yang kita belanjakan tadi menyebabkan belanja kita bertambah. Contoh paling mudah lah. Kita dapat duit, mak kita bagi duit kita RM50. Okey, RM50 ni apa mak kita kata, okey ambil duit ni pergi beli barang kat pasar malam. Jadi bila kita pergi ke pasar malam bawa duit RM50. Kita beli barang, duit kita tu makin bertambah ke makin berkurang? Kan? Jawapannya apa? Kurang ni. Ni kurang. Berkurang ya. Duit kita berkurang. Tapi barang yang kita beli bertambah ke berkurang? Barang kita bertambah. Barang kita bertambah. Jadi belanja kita bertambah lah. Mana ada orang pergi pasar malam bawa duit RM50, duit dia RM50, tapi dia bawa balik barang banyak. Logik ke? Maksudnya apa tu? Dia mencuri lah. So idea dia ialah kena faham. Duit aku masuk ke duit aku keluar? Kalau duit aku masuk, hasil aku bertambah. Kalau duit aku keluar, belanja aku bertambah. Ingat aku dapat semula. Kalau duit itu masuk, aku dapat duit, maksudnya hasil aku bertambah. Kalau aku bayar, belanja aku bertambah. Ingat tu. So kat sini lah hal ini ialah insurans. Insurans ialah bawa kumpulan belanja. Belanja formula dia ialah tambah tolak. Okey. Tambah sebelah debit, tolak sebelah kredit. Okey. So belanja berikut dibayar. Bila dibayar, Abu bayar insurans menyebabkan nilai insurans bertambah ke berkurang? Soalan ni ialah apa berlaku kepada nilai insurans bertambah ke berkurang? Bila Encik Abu Sama bayar insurans, belanja insurans Abu Sama bertambah ke berkurang? Dia jawab bertambah ni. Bertambah kan? Okey, betul. Katalah kita buang simbol ni. Rasa-rasa ada panduan tak? Alamak. Apa benda kau nak buat ni? Tapi bila kita ada guide, kita faham konsep insurans ialah belanja. Insurans belanja formula dia ialah tambah tolak. Tambah tolak. Dah selamat. Kalau dia hasil, dia jadi tolak tambah. Kalau dia aset, formula dia apa kat atas tu? Dia jawab tambah tolak. Apa dia? Tambah tolak. Tambah tolak kan? Betul lah. Nampak? Bila kita guna aplikasi formula ni, jadi pelajar dia akan lebih cekap. Jadi bila dia dah nampak benda tu, maklumat ni, ini, dia faham yang ini, nampak belanja formula dia tambah tolak. Tambah tolak untuk aset. Liability tolak tambah. Equity tolak tambah.
hasil tolak tambah. Tengok bila dah kita buat dia simbol macam ini, kita aplikasi tengok tadi. Ini kan soalan tadi ni. Nampak? Account insurance. Insurance ialah hasil. So hasil ialah tolak tambah. Tolak tambah. So kita masukkan dalam formula. Okey. Masukkan formula. Tolak tambah. Kita dapat betul. Kita tengok soalan. Soalan ni kena faham awal semua maklumat ni tambah kecuali dua komponen. Apa komponen yang dua tu yang mula dengan tolak? Apa dia? Apa dia? Dua akaun yang mula dengan formula tolak tambah. Ada jawab ni. Hasil belum terima, belanja belum terima, belum bayar. Ya, betul. So, bila ada satu komponen kat sini, nama dia hasil ataupun komponen belanja belum bayar dengan hasil belum terima, dia mula dengan simbol tolak, akhir dengan tambah. Tapi lain-lain akaun mula dengan tambah, akhir dengan tolak. Dah susun benda macam ini, dah simbol dah masuk, just pindahkan saja. Contoh kat sini yuran kan. Nampak ni, yuran belum terperoleh, simbol tambah. Tengok simbol tambah. Letaklah figure dia. Atas ke bawah? OBB, atas. Ini pula simbol apa? Tolak. Tolak kat mana? Tolak kat sini. So HB, kat bawah. Nampak? So bila dah ada benda-benda macam ni, dia dah dapat jimatkan masa pelajar tadi untuk buat akaun. Balik semula pada sini Tengok sini kan. Okey. Kita sini. Belanja bertambah betul? Sebab dia bayar, duit berkurang. Belanja akan bertambah. Duit bertambah, hasil akan bertambah. Nampak ingat ulang balik semula. Kalau belanja kita bertambah, bermaksud duit kita dah berkurang. Kalau hasil kita bertambah, maksudnya kita punya duit bertambah. Okey? Kan tengok sini. Sewa. Insurans Bila insurans, buat insurans lah. Okey, bertambah. Kat sini lah insurans. Ramai pejabat apa tau? Dekat sini insurans. Kenapa salah? Pindah dah betul. Tapi nilai dah betul. Kenapa salah? Butiran salah. Sekejap Sebab itu akaun insurans takkan butiran dia pun nama insurans. Pandai, betul. Tak boleh nama sama, dah lah akaun yang sama. Tak boleh. So dia mesti ada pasangan dia. Maksud dia apa? Maksud ini. Sini ada jawab, patutnya tulis bank atau tunai. Ya, betul. So kat sini jawapan dia ialah, kalau kat sini, kata sini berikut dibayar kan. Tak ada perkataan dengan cek. Kalau dengan cek, ini nama dia ialah bank. Kalau sini dibayar, bank boleh. Tunai pun boleh. Tak ada masalah. Okay, jelas Kalau belanja berikut dibayar dengan cek, jawapan sini mesti bank. Tak boleh tunai. Akan kena tolak makal tak? Kena, salah. Sebab dia nak bagi kefahaman pelajar. Macam ni kan, belanja berikut dia bayar, macam ni kan. Belanja dia bayar dengan cek. Dengan cek kan. Tapi murid kat sini, dia kat sini tunai. Okay, tunai. Nilai ni betul. Ini salah. Dah hilang sini satu markah. Kenapa? Sebab tak baca ke? Dengan cek. Ni nampak dengan cek ni. So, sepatutnya dengan cek ialah bank. Kalau kat sini dibayar saja, dihilangkan dengan cek, dihilangkan. So, pelajar boleh buat bank ataupun dia buat tunai. Yang tak boleh macam ni. Tunai / bank. Ni tak boleh. Salah. Salah satu mana ada orang buat akaun sampai 2 sampai 3 akaun tu tak boleh. Satu akaun saja. So, salah satu. So, kita buat bank lah sini. Bank, kata sini. Okey. Kata sini dia kata premium insurans adalah untuk setahun. Okey. Premium insurans adalah untuk setahun. 1 Januari 2014. 1 Januari 2014. Manakala sewa tahunan ialah RM5,200. Okey, soalan dia sekarang ni ialah berapa insurans itu telah berlaku insurans terlebih ke terkurang bayar? Soalan dia. Kalau terlebih bayar, terkurang bayar berapa bulan? Dan berapa nilai dia? Sini ada jawab ni. Terkurang bayar 1,200.
terkurang bayar 1,200. Lagi? Ada lagi? Dia balik. Terlebih bayar 3 bulan. Ha. Okey, tengok. Ada satu lagi jawapan ni. Prabayar 960. Okey, tak apa, kita tengok Okey. So, insurans ni dia mula pada 1 Januari. Okey. Ini sampai September. So, Januari sampai September 9 bulan. Okey, tengok 3840 ni ialah untuk setahun. Bahagi 12. So, ini ialah sebulan. Okay. Sebulan ialah RM320 sebulan. Okey. Sekarang ni, dia dah bayar untuk setahun. Untuk setahun. Kita punya akaun sampai September. Ini Januari sampai Disember. So, September bulan 9, 10, 11, 12. Terlebih 3 bulan. Lebih bayar 3 bulan. Okay. So, berapa nilai dia? Kalau sebulan ialah 320. 320. Darabkan dengan 3 lah. Dapat jawapan dia 920. Ini ialah insurans prabayar. Okey. Sekarang ni insurans prabayar ni awal ke akhir? Soalan ni. Awal ke akhir? Nilai insurans prabayar tu awal ke akhir? 960 tu. Ha. Ada yang jawab awal, ada yang jawab akhir ni. Okey. Untuk maklumat ini, insurans prabayar ini tengok tarikh tahun berakhir. So ini ialah akhir. Akhir. Bila akhir, dia ialah HB. Okey, HB kan? Okey. Bila dia akhir di HB, kita aplikasi formula. Formula account, awal dia tambah betul. Akhir dia tolak. Faham Okey. Sekarang ni kita nak tengok ini ialah nilai akhir. Akhir simbol tolak. Tolak kat sini. Nampak? Kita guna formula tolak, tolak. Okey, akhir mesti kat bawah. So kat bawah lah. Inilah. Okey, nilai dia 960. Nama dia ialah insurans prabayar. Yang lain tak faham kenapa. Ada soalan ni? Tak faham kenapa dia belah sana? Faham tak kenapa begitu? Sebab ini kan. Apa ni dia apa? Dia kata jadi kalau akaun itu ini okey. Semua maklumat awal akaun ialah formula dia tambah awal, akhirnya tolak. Kecuali dua komponen saja kan. Belum hasil belum terima dengan belanja belum bayar saja, formula dia ialah tolak dengan tambah. Okey, hal ini tengok dia bukannya komponen belum terima, belum bayar. So formula dia awal dia tambah, akhir dia tolak. Sekarang nilai ni adalah nilai akhir. Jadi nilai akhir simbol dia tolak. So tolak kat sini, di akhir dia kat bawah. 960. Okey. Tak faham? Kenapa tak boleh letak bahagian atas bawah? Sebab ini bukan akaun PKK. Ini akaun belanja. Belanja tak boleh dibawa ke tahun hadapan. Belanja dari akaun yang mati setiap tahun. So dia akaun untung rugi. Okey. So kita imbangkan. Timbangkan buat kotak elok. Okey. Bezanya dekat mana? Dekat sini kan. Okey, berapa beza dia? Tolakkanlah. Okay, nama dia ni ialah untung rugi.
Dapatlah sini markah 2 markah. Okey. Kemudian akaun sewa pula. Okay, sama juga di akaun belanja, so sewa. Kata apa sini? Pun sama, okay. Dia kata sini dia bayar juga kan, so bayar jugalah. So ni kita ambil je lah sama kan. Nilai ni cuba nilai beza lah. Nilai dia adalah berapa? 4,000 4,000. Okay. Dekat ni boleh faham Sebab akaun sewa formula dia ialah tambah tolak. Sebab dia belanja dengan aset ialah tambah tolak, liability ikuti hasil ialah tolak tambah. Ini ni kita tengok sini. Ini. Ini. Ni. Belanja dengan aset tambah tolak, liability ikuti hasil dia tolak tambah. Ni kena faham yang ni, tak ada masalah. Akaun kita memang confirm A, tak ada masalah. Tak faham yang ni, dah faham yang ni kan? Bila dah faham yang ni, kita label pula yang ini. Kita labelkan ini. Kalau kita labelkan ini dah betul, ingat ni label ni. Cakap apa tadi? Dia kata tadi cuma 2 benda saja yang mulakan dengan tolak dengan tambah. Tolak dulu awal tolak tambah kan. Cuma 2 akaun saja, iaitu akaun belanja belum bayar dengan hasil belum terima. Tapi semua akaun ialah awal dia tambah, akhir dia tolak. Dah buat maklumat ni, label dah masuk, pindahkan saja ikut pada simbol. Settle masalah. Okey. Kita tengok sini Dia kata sini, sewa tahunan ialah 5,200. Okey. Sewa tahunan ialah 5,200. Sekarang ni sewa terlebih ke terkurang? Kalau dia terlebih atau terkurang, berapa nilai dia? Sini ada jawab terkurang ni. Terkurang nilai dia. Sewa belum bayar 1,200. Sewa belum bayar 1,200. Betul. Betul Tengok sini kan. Okey. Kita rujuk balik semula. Okey. Sewa belum bayar. Okey. Dan dia ada nama dia belum bayar. So formula dia awal dia tolak, akhir dia tambah. Betul tak? Ni awal, ni akhir. So awal dia tambah, awal dia tolak, akhir dia tambah. Okey. So yang belum bayar ni awal ke akhir? Yang 1,200 tu. Soalan dia, awal ke akhir? Jawapan? Ni dia jawab akhir. Ya, akhir. Bila akhir saja, tengok simbol. Dan dia HB. Okey, simbol kata yang akhir dekat simbol tambah. Oh, simbol tambah kat sini. Masuk je lah. So, nama kat sini ialah sewa belum bayar. 1,200. Dah siap. Timbangkan. So, kat sini kita masukkan tarikh ni. Nilai dia adalah 5,200. Dah siap. Cek balik. Betul tak formula kata kalau belum bayar, belum terima, awal tolak, akhir tambah. Terima. Okey, betul. Ini akhir ni. Betul lah dia tambah. Nampak? Tapi kalau prabayar, dia macam ikut biasa. Prabayar, belum terperoleh, hasil belanja, aset, liability, equity, semua formula dia ialah awal tambah, akhir tolak. Tapi bila melibatkan akaun hasil dengan belanja belum bayar, belum terima, formula dia ialah awal dia tolak, akhir dia tambah. Tapi bila kita pindah, tunjuk saja dia punya simbol. Simbol dia apa? Tengok pada dia punya sifat akaun. Ni. Inilah. Ini kita kuasai, dah faham, kita dah boleh buat dalam bentuk pengiraan. Ingat, kalau dalam bentuk ledger, pastikan tarikh tu masukkan. Jangan tak masukkan tarikh.
Kalau dalam bentuk pengiraan, kita aplikasi saja buat macam ini. Macam ni nampak. Buat simbol, kita kan belanja am. Okay, belanja am. Belanja am, prabayar. So, dia awal tambah, akhir dia tolak. Belum bayar, dengan belum bayar dengan belum terima, dia yang special kan. Yang awal dia kena tolak, akhir dia tambah. So, dah faham ini, ambil nilai dalam soalan ni, kita punya apa? Kita punya belanja am, ni belanja am ni, masukkan belanja am dulu, nilai ni, kan? Nilai belanja am ni, belanja am ni, ambil nilai ni, ambil dulu, kemudian aplikasi. Okey, ini simbol apa? Tambah. Tambah dulu. Tolak tak ada, biarlah, tak ada. Ini pula ada simbol tolak. Tak ada, biarlah. Ini simbol apa? Tambah. Ada. So, masuk jawapan. Dah settle. So, bila ini kita boleh buat, semua buat ekor form 5 yang melibatkan ekor penamat, memang kita boleh score full mark. Okey. Saya rasa dah habis kok kelas hari ni. Seminar untuk hari ni. Okey. Ada tak sebarang soalan nak tanya? Okay, Wan, setakat ni tak ada, Wan. Ingat formula-formula ini kena ingat. Ingat yang ini, komponen ini kena ingat. Pastikan tengok carinya tu macam mana. Ingat ini, dah ingat. Dah faham yang ini. Lepas tu dah faham sifat akaun itu macam ini. Okey. Tengok, aku nak tambah ke nak tolak. Aku nak tambah ke nak tolak, tengok simbol. Aku nak tambah tak kat sini. Dia akaun apa ni? Dia bawa akaun equity. Equity kat sini. Nak tambah belah mana? Sebelah sini. Sebelah kredit. Nak tolak belah mana? Sebelah debit. So, bila kita ada guide, simbol-simbol ni, jadi kita punya risiko untuk salah tu jadi zero. Jadi zero. So, cuma kena fikir, aku nak kena tambah ke nak kena tolak? Bila aku nak kena tambah, tengok simbol tambah. Masuk je lah. Aku nak tolak. Tolak. Ni akaun apa ni? Aku nak, ini akaun kadar bayaran. Kadar bayaran ni belanja. Belanja. Okey, ni belanja. Aku nak tambah. Belanja aku bertambah. Belah sini lah. Tapi duit aku berkurang. Duit aku aset. Aset berkurang. Belah sini lah. Nampak? So, bila kita ada simbol-simbol ini, dia membantu kita dalam penyediaan kita punya jawapan. Dan kita akan seronok buat akaun. Dan lebih secure. Maksudnya, macam inilah. Ibarat macam inilah. Ibarat macam kita bawa kereta, tapi tak bawa lesen memandu. Takut kan? Takut kena tahan polis. Kalau tak tahan, nasib lepas lah. Nasib kena saman lah kan. Tapi kalau kita yakin, kita bawa kita punya lesen. So, inilah punya lesen. Simbol-simbol ni. So, ini untuk kita beri keselamatan. Kita lupa pun tak payah menangis lah. Simbol dah ada. Simbol ni kita ada, aplikasi pemahaman kita, duit masuk ke duit keluar. Bertambah ke berkurang? Bertambah. Akaun apa? Akaun ni akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni ialah liability. Okey, liability formula dia apa? Tolak tambah. Aku nak tambah belah kredit lah. Nampak? Ini cara kita fikir. Dah faham ini, kita dah boleh buat ini. Ini. Perkiraan ni. Ingat bila buat akaun, pastikan tarikh butiran tu kena betul. Tapi kalau melibatkan perkiraan, pastikan nilai RM itu kena ada. Jangan tak ada. Kalau dia minta buat pengiraan, kalau just nota tak apa. Ataupun nota makluman kan dalam jawapan tu. Ingat kan? Dalam segala jawapan kita, tolong tunjukkan jalan kerja. Jangan kita dalam kerja dalam kata soalan dalam kata jawapan. Okey. Ada lagi? Nak tanya? So minta tolong aplikasikan formula-formula ni. Okey. Last sekali cikgu ulang balik, ulang balik semula. Ingat, bila tengok soalan kita, dalam PST kita tengok ada maklumat-maklumat ini, tengok balik, okey. Ingat, aku nak buat simbol awal ini, simbol tambah kecuali dua benda ni kalau ada. Belanja belum bayar dengan hasil belum terima. Kalau ada dua benda ni, aku kena tahu permulaan dia ialah dia tolak, akhir tu dia tambah. Tapi kalau dia tak ada maklumat itu, semua ini bermula dengan tambah, berakhir dengan tolak. Dah faham yang ini, dah labelkan benda ini, kita buka akaun,
Kita just pindahkan saja. Macam ni, kes ni, kes kita buat tadi ni. Ni. Kita ni. Ini. Yuran ni kan yuran ialah hasil. Hasil apa formula dia? Hasil formula dia ialah hasil ialah formula dia tolak tambah. Okey, tolak tambah. So tolak tambah. Okey, tengok lagi. Lepas tu tengok sini pula dia punya simbol. Okey. Sini ada yuran belum terima. Okey, ini jadi apa? Dia saja yang pelik kan, dan belum terima, belum bayar. So dia mula dengan tolak, akhir dengan tambah. Okey, ada dua benda ni. So ini simbol tambah. Awal dekat atas, tambah awal dekat atas. Ni masukkan. Settle. Ni akhir kat bawah sebelah tolak. Tolak akhir kat bawah. Ni. Settle lah. Tengok ni pula, yuran belum terima. Dia mulakan dengan awal. Tolak mana? Tolak sini kat atas sekali. Ini simbol tambah. Dia HB kat bawah. Nampak? Dapat benda ni, tengok mana? Tengok dalam soalan penerimaan dan pembayaran. Tengok nama yuran ahli. Okey. Terima, pemahaman. Bila kita terima duit, hasil kita bertambah. Bila kita terima duit, hasil kita bertambah. Bila kita terima duit daripada pelanggan, duit kita bertambah, hutang pelanggan berkurang. Kita fikir macam tu. Kalau kita masuk duit, dapat duit daripada yuran ahli, maksudnya hasil kita bertambah, duit kita bertambah. Hasil kita bertambah, semua tambahlah. Untuk figure ni. Nampak? Lepas tu, balance dia. Beza nama apa? Pendapatan dan perbelanjaan. Dah settle. Begitulah seterusnya untuk buat account. Faham perasaan ini, faham formula ini, insya-Allah dalam tangan. Okay, sekian, terima kasih.